ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني استودعتك ما علمتني وردت إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Terima kasih pihak pengurusan Masjid Baitur Rahman kerana sudi untuk menjemput saya bersama dengan tuan-tuan perempuan dalam siri kuliah tahunan Ramadan. Dan seingat sayanya inilah kali ketiga saya sampai di tempat tuan-tuan. InsyaAllah umur panjang tahun depan pula. Muslimin muslimat rahimakumullah, bila kita sebut pasal tazkirah, pasal kuliah, sebenarnya tazkirah ni tak semestinya disampaikan oleh seorang tok guru, seorang profesor, seorang penceramah, seorang ustaz, tok imam, tok bilal semuanya. Bahkan tazkirah ini ialah satu pengajaran yang kita boleh ambil daripada siapa saja, sama ada manusia ataupun haiwan ataupun kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang pentingnya orang yang melihat, orang yang mendengar itu tergolong di kalangan ulul albab. Sebab itu banyak ayat-ayat Allah Ta'ala simpulkan dalam kesimpulan tafakkaru ya ulul albab afala ta'qilun afala tubsirun. Banyak. Sebab apabila kita tengok dan kita fikir, maka kita akan mendapat sesuatu. Dan tazkirah pula sebagai satu suntikan rohani bagi manusia yang mana selalu saya bercakap, manusia ni tak cukup dengan makan minum, tidur bangun, dan dia mesti ada satu benda lain nak diisilah hati dia, iaitu ilmu. InsyaAllah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kurang lebih setengah jam tazkirah kita pagi ni. Kita nak bincangkan masalah sikit ayat yang saya sebut tadi. Allah Ta'ala beritahu kepada kita, dan ayat ni sesuai sangat diambil tahu, dipaham oleh kita yang duduk di Kuala Lumpur ni, kerana ayat ni dia panggil ayat pengubat bagi penyakit stres, penyakit tekanan. Kita manusia tertekan dengan takut, tertekan dengan mati, tertekan dengan benda-benda yang menyebabkan kita ronsin. Tapi bila kita faham benda-benda yang Tuhan beritahu, kita akan jadi tenang. Allah Ta'ala beritahu wala balwannakum bi syai'in minal khawf wal ju'. Dan demi sesungguhnya, kalau orang mengaji nahu dia panggil alam al-mu'ti'atun lil jawab qasam mahzuf wa izzati wa jalali wallahi. Allah Ta'ala bersumpah, demi sesungguhnya lanadluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju', kami akan cuba kamu dengan sedikit daripada ketakutan. Sebut kata takut, sebut kata ronsil renyah ni tuan-tuan, memang sifat kita manusia. Tak kira lah untuk guru ke, merintah negeri ke, apa benda ke, memang sifat kita. Lama akan jadi macam tu. Kita kerja takut tak naik pangkat, kita menega takut tak untung, kita buat kerja agama takut orang tak ikut. Ini biasa. Saya sendiri muslimin muslimat rahimakumullah, anak watan, anak jati kampung Sungai Redang. Bila kita berhadapan dengan Al-Quran, dan satu ayat Tuhan beritahu, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun.
Tuhan beritahu kena ada juga daripada satu jumlah yang ramai ni 2-3 orang keluar daripada kampung halaman pergi menuntut ilmu. Lepas tu bila balik jumpa orang kampung dia sendiri, jangan lari. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dia berikan peringatan kepada anak kampung dia, adik-beradik dia, apabila dia balik ke tempat tu, la'allahum yahzarun, pasti mereka akan dapat peringatan. Jarang sekali kita dengar satu orang buka madrasah, buka pondok dalam kampung dia sendiri. Tok guru ni buka di kampung tu, tok guru tu main negeri ni. Nah, kita biasanya jamaah-jamaah yang keluar, jemaah Johor keluar pergi ke Kedah, hak Kedah main ke Selangor, macam-macam. Tapi nak dakwah dalam kampung sendiri biasanya jarang. Alhamdulillah, bila saya balik daripada Yaman, setelah saya tinggal kampung lebih 20 tahun tuan-tuan, banyakkan orang pun tak apa nak kenal tahu mana. 6 tahun dah tinggal dah kampung, pergi ke sekolah, duduk di asrama kadang-kadang 2 bulan baru sekali balik, jarang sangat. Lepas tu pula 8 tahun lebih, 9 tahun duduk di Kelantan. Di Kelantan ni tuan-tuan, nak balik mai Kedah, dia bukan kena cop pasport, tapi saya 3 tahun tak balik biasa ngaji. Raya haji ke raya puasa ke duduk di pondok tu biasa. Lepas tu 8 tahun saya di Yaman. Bila balik mai di kampung, bila kita buat kerja agama ni, nak cerita ayat tadi, mula-mula kita ingat benda ni diterima. Sebab kerja agama kita bukan nak berseteru dengan manusia, bukan nak ajak orang lawan kita, bahkan ajak semua manusia kembali beribadat kepada Allah. Tahun 2000, hujung 2008, 2009 tuan-tuan, bila kita buat kenuri, panggil orang mai makan, sembelih 3 ekor lembu, tuan-tuan boleh bayangkan. Sebab waktu tu, waktu kenuri korban, banyak orang buat tempat-tempat korban. Jadi kita difitnah dengan jual daging korban dalam kampung lah. Kutip derma nak buat pondok, panggil penceramah mai, dalam surau ni ada 16 orang. Pasal apa? Orang tak jadi nak benda-benda macam ni. Lembu, daging lah, lauk, nasi pakai tok belakang, habis nak bagi-bagi nak wali-wali tak. Macam mana perasaan hati? Ya Allah, kita nak berhadapan dengan suasana masyarakat. Pelajar pondok baru ada 5 orang. Bila mai 2009, saya tak mai lagi jumpa tuan-tuan. Saya masuk sini kalau tak silap 2010 atau 2011, baru pertama kali mai sini. Waktu tu hati Tuhan yang Maha mengetahui. Tapi alhamdulillah, bila kita faham ayat, Tuhan kata, aku nak cuba kamu sedikit daripada ketakutan. Takut, bimbang, orang sini kenyang. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Rusing, serabut, tak tahu nak kata. Wal-ju', dan kadang-kadang juga kita dicuba dengan kelaparan. Sebab itulah 2009 macam tu. Tapi berkat kesabaran, doa, dakwah, hari ni tuan-tuan, kuliah Jumaat di pondok hak tuan-tuan duk bantu tiap-tiap tahun ni, setakat seekor lembu habis. Kuliah Jumaat kita saja tu 400-500 orang senang-senang ada. Sebab Allah Ta'ala nak cuba di peringkat permulaan memang macam tu. Kita fikir masalah anak kita serabut, macam mana kita nak buat dia, macam mana kita nak acuankan dia, macam mana kita nak susun supaya anak kita ni berjaya. Tak kena cara, habis kita. Pasal kita duk tengok anak-anak orang lain bermasalah, macam mana kita nak fikir serabut. Macam tu juga kelaparan, Tuhan beritahu juga. Sebab tu kita yang kerja, tak kira di Kuala Lumpur, tak kira di mana, istilah kerja kita ni orang panggil cari makan. Orang tak kata cari minum, cari tidur, cari berak, jauh sekali. Cari makan. Pasal manusia dengan makan memang macam tu. Takut tak boleh cari makan. Nah,
Takut zaman dulu 20 tahun 30 tahun lepas kita diugut dengan satu sistem pengajian, iaitu pengajian pondok, sekolah pondok. Kenapa di sekolah pondok tak ada sijil, tak boleh cari makan, tak boleh makan gaji? Bila mai kita buka madrasah, kita beritahu kepada masyarakat kampung, kita ni kalau setakat nak makan gaji tak cukup. Saya kata tak cukup. Kenapa? Kalau nak cukup, kena makan belakang. Gaji pun kena makan, kapak kena makan, mertun kena makan, paku, pahat semua makan, baru cukup. Sekat gaji tak cukup, sebab kita ditakut tak cukup makan. Wa naqsi minal amwal, dan bimbang serabut, takut kurang harta. Nah, manusia dengan harta memang dia nak banyak. Nabi kita beritahu, "Lau kana li adamiyyin wadiyaini min zahabin labtagha salisan." No, anak Adam ni sekiranya dia ada dah 2 lembah daripada emas. Lembah ni maknanya al-amq baina jabalain, tempat yang curam antara 2 bukit, dia katakan lembah penuh dah dengan emas. Labtagha salisan, dia akan cari supaya dapat yang ketiga. Ini sifat kita manusia. Nah, dan tidak hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk lubang kubur baru berhenti. Sebab tu bila orang mati biasanya tangan dia terbuka, soalannya, Allah, habislah benda aku duk genggam selama ni, lepas pergi kat orang habis. Bini segak, orang sapu, kata apa, ambil semua, habis belakang. Mulut peteranga, wah dia. Nah, tu bila tu imam ambil kain putih ikat, jangan bagi mulut teranga nampak huduh. Nak pula gigi palsu, cabut gigi habis dulu. Habis. Nah, tapi waktu kita hidup, benda tu yang kita fikir sangat. Takut tak cukup. Bimbang, serabut. Nah, fikir masalah tak cukup ni, anak-anak macam mana, isteri macam mana. Sebenarnya kita sendiri mana boleh buat pengurusan atuk masa depan kita sampai semua dah. Ada benda yang Tuhan kata, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, benda apa yang hang nak buat, serahkan urusan pada Allah Taala. Nah, tawakal ni, hak saya mengajar tasawuf, hak kita mengaji, ramai orang tak faham. Nak pula orang kita. Kalau tempat saya lah di Kedah ni, tempat tanam padi, kita boleh beza di antara tanaman orang Islam dengan orang bukan Islam. Kalau pi tempat orang bukan Islam, padi ni solid, pure, 100%. Kalau tengok tanah padi hak orang bukan Islam, lebih-lebih orang Melayu ni, Allah, pokok padi dengan pokok sambal, pokok rumput sama banyak. Dia kata apa? Kita tawakal lah tu. Tawakal lah tu. Itu kerja Allah Ta'ala lah kau. Tenggak dia sembang di kedai kopi tu tahu sangat kemas. Kalau buat politik, tuan-tuan tak lawan. Dia punya ulasan politik ni tak saya kira. Tapi kalau kita tengok rumah dia apa, pelapik dengan tiang pun tak apa nak lekat elok. Anak-anak ni wiring penuh. Dia tak faham apa dia tawakal. Hak tu bukan tawakal, pakcik oi, hak tu tak ada akal. Tawakal dia bukan lagu tu. Ini masalah yang berlaku. Kita bimbang, takut nak kurang harta kita. Muslimin muslimat rahimakumullah, harta yang sebenar ni, harta yang kita boleh bawa pergi ke akhirat. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa-apa yang ada pada kita ni satu masa akan habis. Dan apa yang ada pada Allah Ta'ala, itulah yang kekal sekalinya. Bila kita wakil simpan kita pada Allah Ta'ala, itu yang kekal. Sebab itulah ketakutan ni, kebimbangan ni, dia main daripada khatir asyaitaniyah, kebimbangan yang dirasuk oleh syaitan. Tadi waktu saya langkah masuk, baca doa, langkah masuk masjid kita ni, dengar tu imam baca Quran. Udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah kamu dalam Islam tu semua sekali.
Islam sebagai satu binaan. Masjid satu binaan. Tak boleh kita hulur kaki sebelah di luar, tak boleh. Suar kepala dah, buntut di luar, tak boleh. Dia kena masuk semua sekali. Nah, terima dia semua sekali, kita akan jadi elok. Lepas tu wala tatbi khutuwati syaitan, Tuhan kata rentak gaya hidup syaitan ni tak usah masuk, tak usah ikut. Sebab itulah bila kita faham di sini, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dia beritahu kepada kita dalam kitab dia. Dia kata manusia yang mai ke dunia ni semua rekod mereka tu ada dekat setan. Pasal setan ni dia umur dia panjang. Bila umur dia panjang, pengalaman dia jenuh. Banyak pengalaman dia. Jadi sebagai macam mana kita lah, kita kata, nah, kita menega hardware ni berapa tahun? Baru buka kedai, ada apa lebih kurang 200 tahun tu dia. 200 tahun kita menega hardware. Jadi pelanggan kita ni macam-macam perangai. Orang buka pintu jalan kaki mai daripada kereta tu, kita dah boleh pukul buah cepur dalam paket ada apa dia. Pasal berjalan macam tu bukan hari ni kita jumpa, 100 tahun kita jumpa lepas dah. Kalau orang cakap macam ni nak hutang kan nak bayar lah, kita kena lah. Pasal bukan 2 hari kita bela. Sebab itulah bila Tuhan kata wala tattabi khutuwati syaitan, jangan diikut ontak bodoh hidup setan, kena ikutnya hak Nabi kita. Sebab tu bila kita main ke dunia, bila setan tengok cara makan, cara berjalan, cara bercakap, dia pun tekan komputer data set dia tu, terbit orang macam ni, cara nak melingkup dia kena buat macam ni, perangai macam ni 200 tahun adalah. Nah, orang berjalan macam ni, cara nak pelingkup kena buat. Sebab tu Tok Guru pun dia pelingkup dalam hamba orang. Nah, Tok Wali Besar pun dia pelingkup, Syekh Barsisa. Orang Montah Nuri pun dia pelingkup, ikut nak. Jadi kalau kita tak mau rosak, tak mau lingkup, satu je, kita kena ikut rentak budaya hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Kalau kita nak makan, kita makan cara Nabi. Kita nak minum, kita minum cara Nabi. Kita nak nikah kahwin, kita nikah kahwin cara Nabi. Kita nak buat benda besar sampai perintah negeri ikut nak. Bila kita ikut cara Nabi, waktu tu setan tak boleh ambil kesempatan. Maknanya kita dah tak runsi renyah. Sebab itulah benda ni benda simpanan. Benda simpanan kita nak makan di akhirat esok-esok. Sebab tu muslimin muslimat rahimakumullah, urusan kita di akhirat sebenarnya mesti kita selesaikan di dunia. Akhirat tak ada peluang kita nak berurusan. Sebab akhirat darul jaza, tempat kita nak dapat. Kalau kita kira kerja dapat pencen, nak dapat balik, nak buat kerja tak ada lah. Dapat kita ya imma elok, ya imma tak elok. Sebab tu Tuhan beritahu wa anfiqu mimma razaqnakum qabla an ya'ti ahadakum al-maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa la yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Tuhan kata, nah, hampa kalau nak derma, nak apa, bagi sebelum mai mati. Nah, bila mai mati tak boleh minta dah kat Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, kalau petangguh aku sikit fa asaddaqa, aku nak sedekah semua benda ada ni, wa akum minas salihin, waktu tu aku nak jadi elok. Tuhan kata tak ada dah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, bila sampai tempohan tak ada dah, habis gerak ambil balik. Wallahu khabirun bima ta'malun, Tuhan tahu dia ni kalau aku pelambat pun sebab keluar juga. Bukan kata buat, kuat lain pula lagi. Jadi bila manusia dia takut pasal apa? Kurangnya harta. Nah, derma ke kurang tak. Sebab tu Islam mai tawaran kepada kita. Ada tak kita dengar kawan tu menega? Menega lepas tu orang dia cakap, tak, awak yang menega dia tak rosak, tak lingkup, tak bankrupt. Ikut siapa nak main minta derma, bagi derma. Siapa main minta derma bagi masjid, buat pula bagi. Nah,
Akih tu yang rosak berniaga. Nah, ada kita dengar lagi tu. Nah, dia ni pula awak berniaga tak terbalik. Nah, duk kerja sedekah tahu masjid ni, ada lagi tu. Tak rajin kita dengar manusia ni papa sebab derma. Hak kita dengar manusia papa sebab kenah. Pecah mana? Tipu, riba, bohong, kecoh, hak tu ada. Nah, tapi benda tu yang kita buat sangat. Tapi kita nak kata kita benar, dia panggil terbalik. Nah, terbalik dia panggil. Jadi ni juga cubaan Allah Ta'ala. Kita berasa kata kita tak cukup. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, kurang nyawa maknanya ditimpa bencana dengan kematian. Tak serabu kau tu mati, adik-beradik mati, pengarah syarikat mati, kau ni mati, bahasa serabut. Wasamarat, kurang hasil tanaman. Kita sini maknanya tak ada tanam pokok apa lah. Khasiat di Kuala Lumpur ni orang berniaga, orang kerja. Nah, macam mana khasiat kita kata Islam mai kepada kita buat khasiat bulan ni khasiat dia apa, bulan Ramadan hari ni khasiatnya apa. Dah fahamlah tuan-tuan khasiat tu. Macam kita kata vitamin tu lah. Nak makan buah ni ada vitamin ni, makan buah ni ada kelebihan dia. Nah, jadi di sini khasiat dia bukan orang tanggung pokok pisang mai tanam. Khasiat dia orang bekerja, orang berniaga. Baik, di sebelah sana khasiatnya orang bercucuk tanam. Baik, ni juga manusia takut hasil dia tak dapat. Tapi kesimpulan Allah Ta'ala beritahu, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira itu kepada orang-orang yang sabar. Sebab itulah saya sendiri bila balik cerita tadi, bila kita berhadapan dengan Quran, kita baca Quran, kita faham Quran, maknanya otak tu dia taklah serabut sangat, bahkan menyebabkan kita semakin kuat. Kerana apa? Kerana kalimah basyir ini